Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikmal bin Abdul Wahab. Saya akan membentangkan nisbah hutang atas ekuiti. Buku ini mengandungi 5 bab. Bab pertama pengenalan, bab kedua pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang, bab ketiga formula dan strategi, bab keempat penilaian nisbah hutang atas ekuiti, bab kelima analisa kedalaman nisbah hutang atas ekuiti. Bab 1 menceritakan tentang definisi nisbah hutang atas ekuiti. Nisbah hutang atas ekuiti ialah satu ukuran bagi sesebuah syarikat untuk mengetahui kadar ekuiti dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset syarikat. Ia juga menunjukkan sejauh mana kebolehan ekuiti pemegang saham dapat memenuhi kewajipan pemiutang sekiranya berlaku penurunan dalam perniagaan. Bab kedua ialah mengenai pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang. Pembiayaan ekuiti membolehkan peniaga mendapat modal tanpa perlu kepada hutang tambahan. Dalam perniagaan, pembiayaan ekuiti boleh datang daripada pelabur bukan profesional, iaitu daripada keluarga, rakan-rakan atau pekerja, dan ia juga boleh datang daripada pelabur profesional. Untuk pembiayaan hutang, peniaga akan memanfaatkan sumber dana mereka tersendiri terlebih dahulu dengan menggunakan pinjaman pribadi, pinjaman ekuiti rumah dan juga kad kredit. Untuk peniaga kecil, mungkin keluarga atau rakan-rakan juga boleh menjadi sumber pinjaman bagi mereka untuk mendapatkan dana yang cukup. Bab ketiga adalah formula dan strategi. Formula nisbah hutang atas ekuiti ialah jumlah hutang dibahagikan dengan jumlah ekuiti, maka akan dapat nisbah hutang atas ekuiti. Strategi. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat untuk melakukan pengiraan dan analisa untuk nisbah hutang atas ekuiti. Yang pertama ialah tentukan hutang dan ekuiti syarikat. Maklumat seperti hutang dan ekuiti syarikat boleh didapati di dalam kunci kira-kira milik syarikat tersebut. Yang kedua, perhatikan perbelanjaan yang tidak disenaraikan dalam kunci kira-kira. Salah satu perbelanjaan yang tidak disenaraikan dalam kunci kira-kira ialah pajakan, operasi dan pencen. Antara lainnya ialah hutang lain yang berasal daripada penyelidikan dan pembangunan. Ianya boleh didapati melalui nota ke penyata kewangan dan cari liability kunci kira-kira. Jumlah yang melebihi 10% dari jumlah hutang yang dikenakan faedah juga perlu disertakan. Kemudian step yang ketiga ialah hitung nisbah hutang atas ekuiti. Apabila kita telah mengetahui jumlah hutang dan jumlah ekuiti milik syarikat tersebut, maka jumlah hutang perlu dibahagi dengan jumlah ekuiti, maka akan mendapat nisbah hutang atas ekuiti milik syarikat tersebut. Bab keempat ialah penilaian nisbah hutang atas ekuiti. Setelah kita mengetahui nisbah hutang atas ekuiti milik sesuatu syarikat, kita juga perlu mengetahui adakah nisbah hutang atas ekuiti syarikat tersebut baik atau buruk. Jadi secara ringkasnya, nisbah 0.3 ke bawah adalah suatu nisbah yang dianggap sihat oleh penganalisis. Nisbah 1.0 bermaksud syarikat tersebut membiayai asetnya dengan jumlah hutang dan ekuiti yang sama rata. Nisbah 2.0 ke atas bermaksud bahawa syarikat melakukan pinjaman yang banyak ataupun menggunakan pembiayaan hutang yang banyak untuk membiayai operasi. Dalam kata lain, pemiutang mempunyai wang 2 kali ganda di syarikat daripada pemegang ekuiti. Walau bagaimanapun, sesetengah syarikat
memang memilih pembiayaan hutang walaupun risikonya tinggi. Ini adalah kerana pembiayaan hutang membolehkan syarikat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Adalah analisa kedalaman nisbah hutang atas ekuiti. Setiap syarikat mempunyai timbangan yang berbeza terhadap nisbah hutang atas ekuiti. Ada syarikat yang memilih untuk membiayai aset dengan hutang yang sedikit dan ada sebahagian yang lain memilih untuk membiayai aset dengan hutang yang banyak. Yang pertama ialah pertimbangkan keperluan pembiayaan industri di mana syarikat beroperasi. Jadi nisbah hutang atas ekuiti 2.0 ke atas ialah nisbah yang tinggi dan berisiko besar. Walau bagaimanapun sesetengah syarikat menganggapnya sesuai. Sebagai contoh, bagi syarikat pembinaan, mereka menggunakan pinjaman pembinaan bagi membiayai projek mereka. Walaupun ia membawa kepada nisbah hutang atas ekuiti yang tinggi kepada syarikat tersebut, tetapi syarikat tersebut tidak akan bankrupt. Pemilik setiap projek pembinaan pada dasarnya membayar untuk hutang itu sendiri. Yang kedua ialah pertimbangkan kesan stok perbendaharaan pada nisbah hutang atas ekuiti. Pembelian semula saham perbendaharaan dapat mengurangkan baki ekuiti pemegang saham dan ia boleh menyebabkan nisbah hutang atas ekuiti meningkat mendadak. Apabila syarikat membeli saham perbendaharaan, ekuiti pemegang saham dapat dikurangkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan nisbah hutang atas ekuiti milik syarikat. Yang ketiga ialah pertimbangkan untuk mengira nisbah liputan perkhidmatan hutang. Apabila nisbah hutang atas ekuiti sesuatu syarikat itu tinggi, kebanyakan penganalisis kewangan mempertimbangkan juga nisbah liputan perkhidmatan hutang. Nisbah liputan perkhidmatan hutang dapat membahagikan pendapatan operasi syarikat dengan pembayaran perkhidmatan hutang. Semakin besar hasil, semakin besar kemungkinan syarikat akan mempunyai pendapatan yang cukup untuk membayar hutang. Nisbah 1.5 atau lebih tinggi adalah minimum di kebanyakan industri. Nisbah liputan perkhidmatan hutang yang rendah digabungkan dengan nisbah hutang kepada ekuiti yang tinggi semestinya mementingkan mana-mana pelabur. Pendapatan operasi yang tinggi boleh membenarkan syarikat yang membebankan hutang untuk memenuhi tanggungjawab.